Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Azizi. Hari ini saya dapat banyak feedback dan komen-komen dan PM daripada kawan-kawan yang bertanyakan kepada saya tentang tips-tips penjagaan mulut dan gigi. Banyak feedback yang saya dapat daripada Facebook saya dan juga ada yang PM dekat WhatsApp saya. So, hari ni saya ambil kesempatan ni untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang melihat video ini, rakaman yang saya buat ni, tentang komen-komen yang saya dapat. Okay. Tak lama pun, saya cuba habiskan dalam masa 5 minit, insyaAllah. Okay. So, sebelum tu, untuk tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Azizi. Saya seorang konsultan dalam bidang kesihatan. Saya banyak membuat seminar-seminar berkaitan dengan kesihatan dan banyak berjumpa dengan orang-orang yang mempunyai masalah-masalah kritikal. Okay. So, hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sebuah sedikit tentang ilmu ataupun knowledge yang saya ada berkaitan dengan kesihatan. Okay. Seperti yang tuan-tuan dan puan sedia maklum, ramai orang yang nak menjaga kesihatan hari ini, tapi persoalan yang bermain dekat minda adalah bagaimana untuk menjaga kesihatan. Okay. Sebenarnya tuan-tuan dan puan banyak cara untuk menjaga kesihatan kita ni. Okay. Tapi hari ini saya mengambil satu perkara yang kecil saja untuk kita lakukan supaya tuan-tuan dan puan dapat menjaga kesihatan tuan-tuan dan puan ke arah yang lebih baiklah. Okay. Adalah dengan menjaga kebersihan dan kesihatan gigi dan mulut kita. Okay. So saya yakin kita semua ada gigi, ada mulut dan kita perlu jaga anugerah yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita ni. Tapi sebelum saya berterus dengan lebih lanjut tentang penjagaan gigi dan mulut ni, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan bagaimana ataupun peranan ataupun kepentingan gigi dan gusi kepada kita. Sebenarnya ada banyak, okay, tapi saya listkan beberapa sahaja. Okay, so tuan-tuan dan puan boleh search dekat Google dengan lebih banyak. Yang pertama, gigi ini adalah gigi manusia mempunyai beberapa fungsi. Antaranya adalah untuk mengunyah makanan. Okay? So, tuan-tuan dan puan kalau tak ada gigi, susahlah kita nak makan makanan yang kata perlu dikunyah. Seperti ayam, daging, sayur-sayur, nasi. Okay? So kebanyakan makanan kita makan hari ini perlu dikunyah dan itu adalah salah satu fungsi gigi yang utama. Yang kedua adalah untuk bercakap dengan jelas. Okay, kalau saya hari ini saya tak ada gigi, tuan-tuan dan puan, saya pun tak boleh bercakap dengan jelas dekat dalam rakaman video ni. So tuan-tuan dan puan pun mungkin tak faham apa yang saya cakap. So alhamdulillah gigi saya berada dalam keadaan yang sangat-sangat sihat, okay, supaya saya dapat bercakap dengan jelas. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga adalah untuk menyerikan wajah. Okay. So kalau gigi tak ada ni, kadang-kadang wajah kita pun tak berseri kan. Okay. So gigi yang cantik, gigi yang putih, so akan bertambahlah seri lah wajah kita. Okay. So kesimpulan dia saya dapat katakan dekat sini, gigi dan mulut yang tidak sihat akan menyebabkan badan kita tidak sihat. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kita makan setiap hari. Okay. So apa yang kita makan, kadang keracunan makanan ataupun silap makan, tak kunyah dengan betul, akan masuk ke dalam badan kita dan sistem peadaman kita, lama kelamaan kita akan jadi tidak sihat lah. Okay. So pentingnya adalah untuk kita menjaga gigi dan gusi ni untuk memastikan badan kita tidak sihat, badan kita supaya tidak sihat lah. Okay. Maaf sedap. Okay. Okay, so saya ingin kongsi juga dengan tuan-tuan faktor-faktor yang menjejaskan kesihatan gigi dan mulut kita. Okay. Antaranya adalah corak pemakanan kita setiap hari. Kita hari ini lebih cenderung kepada pemakanan yang manis, yang masin, yang pendek kata sedap di mulut lah tuan-tuan dan puan. Okay. Kalau tak manis ni, tak sedap, memang banyaklah yang komplain. Kalau pergi makan tak sedap sebabkan tak manis, lama-lama kena marah juga kedai tu saya rasa. Okay. So corak pemakanan kita yang banyak manis, garam apa semua ni akan menyebabkan gigi kita lama kelamaan akan rosak tuan-tuan dan puan. Okay. Kita tahu kandungan gula yang ada pun boleh menyebabkan gigi kita lama kelamaan rosak, seperti gambar yang ada yang saya tunjuk ni. Okay. Selain itu
gaya hidup ataupun amalan hidup kita, yang suka merokok ataupun ada yang suka minum minuman keras, alkohol, minuman-minuman yang bergas. Okay, ada minuman bergas pun masih manis. Okay, so gas-gas yang ada tu lama kelamaan akan menyebabkan gigi kita dan mulut kita terjejas. Okay, so kita tak nak lah. Dia terjejas, habislah wajah pun dah tak berseri, nak mengunyah pun dah tak boleh. Yang ketiga adalah, ini yang paling banyak lah. Okay, penggunaan produk kebersihan gigi dan mulut yang tidak sesuai dan tidak selamat. Okay, so untuk makluman tuan-tuan dan puan, dekat luar sana banyak produk-produk yang ditawarkan oleh bermacam syarikat untuk menjaga kebersihan gigi. Okay, walau bagaimanapun kita tidak tahu sama ada produk-produk yang ditawarkan dekat luar tu adalah sesuai ataupun selamat. Okay, kadang-kadang kandungan yang ada dalam ubat gigi tu pun tidak selamat. So bagaimana untuk kita melihat ubat gigi yang selamat? Okay, yang pertama, dia mesti dah menggunakan bahan yang semula jadi. Okay, bahan yang semula jadi, tumbuh-tumbuhan, herba-herba yang ada. Okay, semula jadilah tuan-tuan dan puan. Yang kedua adalah bebas daripada bahan kimia yang berbahaya. Okay, contoh bahan kimia yang berbahaya adalah tidak memakai bahan-bahan bertoksik seperti Florida, Trisolen dan SLS serta lain-lain lah. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan kurang pasti dengan ubat gigi yang tuan-tuan dan perempuan pakai sekarang ni, boleh pergi dekat toilet, ambil ubat gigi, tengok dekat dia punya kandungan ataupun ingredient dia. Boleh tengok kalau ada salah satu daripada bahan-bahan yang ada dekat sini, itu bertoksin lah tuan-tuan dan perempuan. Dia tak ambil, bukannya kita terus guna terus dapat kesan, tapi dia ambil masa untuk berpanjangan lah. Kalau Florida ni, kalau ditengok dalam internet, kalau tuan-tuan baca dalam internet, boleh google. Okay, kalau diambil dalam tempoh yang berpanjangan, boleh menyebabkan kanser mulut. Okay, itu yang ada dalam ubat gigi yang tuan-tuan dan perempuan pakai. Saya dah tak pakai lah ubat gigi tu. Saya dah pakai ubat gigi yang bebas kimia lah, bahan semula jadi. Okay, so ini antara kesan-kesan sampingan yang ada pada ubat gigi yang berada dekat pasaran sekarang ni. Yang ada Florida, boleh menyebabkan gangguan hormon pada badan, sistem saraf dan sistem pertahanan, dan juga adalah punca kemandulan tuan-tuan dan puan. Kalau hari ni siapa yang dah kahwin tapi tak dapat anak, mungkin disebabkan kandungan Florida dalam badan dia terlalu banyak disebabkan ubat gigi yang guna. So ubahlah ubat gigi yang guna tu. Okay, yang seterusnya Trisolen, iaitu sejenis pengawet dan antibiotik yang boleh menyebabkan alahan dan barah. Kita dengar antibiotik ni macam bagus tuan-tuan dan puan, tapi sebenarnya antibiotik ni pun kalau ambil dalam dos ataupun amount yang berlebihan, boleh menyebabkan kesan sampingan yang agak kritikal. Okay, yang kedua adalah sodium lauryl sulfate, iaitu SLS. Dia merupakan sebuah ejen buih daripada petrokimia dan boleh menyebabkan alahan kulit dan ulcer mulut. Okay, so siapa yang ada ulcer mulut ataupun ada alergi pada kulit-kulit, okay, adalah disebabkan bukannya sebab genetik ataupun apa-apa, tapi disebabkan adalah kandungan ini yang menyebabkan tuan-tuan dan puan dapat masalah itu hari ini. Okay, so hari ini saya nak memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan satu jenis ubat gigi. Okay, fungsi dia sama, gosok gigi, tapi dia berbeza daripada ubat gigi yang berada dekat pasaran sekarang. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan pergi cari dekat Jasco ke Mahidin, Giant ataupun kedai-kedai runcit, tak ada dijual lah ubat gigi ni. Biasanya ubat gigi ni dijual kepada orang-orang yang menggunakan ubat gigi ni, dia dibenarkan oleh syarikat ini untuk menjadi pengedar. Okay, so tuan-tuan dan perempuan boleh jumpa dengan orang-orang macam ni. Kalau tak tahu boleh tanya dekat saya. Okay, saya akan uruskan lah untuk ubat gigi ni. Okay, so ini adalah ubat gigi yang selamat lah untuk kehidupan kita. Sebab apa saya katakan dia selamat? Okay, so dia ada keunikan dia. Yang pertama, menggunakan bahan semula jadi. Okay, bebas daripada bahan-bahan bertoksin seperti fluoride, trisolan dan SLS yang telah saya maklumkan tadi. Apa dia punya kesan-kesan sampingan. Okay, selamat dipakai oleh semua lapisan masyarakat tanpa rasa was-was. Okay, so dia ditambah dengan linzi dan juga pelbagai bahan-bahan semula jadi. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, linzi ni adalah sejenis makanan kesihatan semula jadi yang selamat dan tiada kesan sampingan. Dia ada banyak lagi dia punya kebaikan, ada 5 kebaikan insya-Allah
dalam masa yang akan datang saya buat satu video untuk penerangan tentang linzi ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, selain itu dia juga ada bahan-bahan semula jadi seperti ini linzi yang pertama, Nano Ganoderma Lucidium. Fungsi dia adalah mencegah plak dan juga kerosakan gigi serta ada keunikan yang lain dalam linzi ni. Yang kedua, ekstrak neem untuk mencegah pendarahan dan sakit gusi. Okay, siapa yang ada masalah pendarahan dan sakit gusi ni, inilah kandungan yang paling bagus untuk mencegah masalah tersebut. Okay. Yang ketiga adalah aloe vera, mencegah radang gigi dan membunuh kuman. Okay, so hari-hari kita makanan yang kita makan, okay, kita mungkin terdedah kepada kuman-kuman yang ada. Okay, itu menyebabkan aloe vera ni membunuh kuman ya tuan-tuan dan puan. So gigi kita dan mulut akan lebih sihat. Okay. Yang keempat adalah xylitol. Okay. Dia berasa manis. Okay, bila digunakan dia rasa segar dan berhaba rendah. Okay, ini adalah xylitol. Yang seterusnya ada klorofil. Okay, di mana klorofil ni adalah fungsi dia mencegah pendarahan gigi, meredakan rasa sensitif gusi. Okay. Gel semula jadi. Okay, di mana gel semula jadi membentuk luisina dan membantu kurangkan geseran semasa memberus gigi serta melindungi animal gigi. Ejen pembuih semula jadi, okay, bukan ejen daripada petrokimia, diekstrak daripada kelapa dan jagung, bersifat lembut, selamat dan tidak beracun. Pudina semula jadi, bau segar dan tidak pedas. Okay. Lagi satu dia ditambah dengan kayu sugi ya tuan-tuan dan puan. Saya tak sempat nak masuk dalam slide. Dia ada ekstrak miswak kayu sugi yang lebih selamat. Okay. Golongan-golongan yang sesuai untuk menggunakan green tea ini. Okay. Semua orang tanpa mengira usia. Okay. Untuk mereka yang ada masalah seperti gigi sensitif, gusi bermasalah dan juga nafas berbau. Okay. Sangat-sangat berkesan untuk mereka yang ada masalah seperti ini. Kita masalah lain lah. Kalau ada ulcer, ada gigi sensitif, ada gusi berlubang ataupun lain-lain lah. Okay. Sangat-sangat sesuai untuk mereka menggunakan ubat gigi ni. Okay. Daripada bayi sampailah ke orang tua boleh digunakan. Anak saya berusia 2 tahun pun dah menggunakan ubat gigi ni. Okay. Sangat-sangat berkesan, sangat-sangat bagus dan sangat-sangat selamat. Okay. So, cadangan penggunaan adalah gosok gigi selepas bangun dan tidur. Okay. Ini semua orang tahu saya rasa. Okay. Elakkan berus gigi anda dibasah sebelum memberus gigi. Ini ramai orang suka basahkan berus gigi dengan air pahit sebelum dia guna gosok gigi. Okay. Elakkan daripada perkara ni berlaku sebab hari ni air yang ada kat pahit kita pun banyak sangat kandungan-kandungan bahan kimia yang ada tu. So kita tak nak benda ni berlaku. Okay. Yang ketiga, jangan guna berus gigi yang sama untuk tempoh terlalu lama. Seeloknya dalam 3 bulan macam tu, tukarlah. Tapi kalau siapa yang nak guna sebulan, lepas tu tukar, lagi bagus kan. Okay. Tak ada masalah. Itu bergantung dengan. Tapi jangan sampai setahun guna tak tukar-tukar. Okay. Dan yang keempat, ubat gigi ni boleh dibawa ke mana-mana saja sebab dia mempunyai 17 kegunaan lain. Lebih pada 17 tuan-tuan. Hari ni saya listkan 17 ya. Okay. Antaranya adalah kaki yang berbau atau dimakan air boleh sapu, ruam lampin, sakit daripada gigitan serangga, jerawat, gatal kulit kepala dan sampai resdung, batuk, jangkitan kuman pada wanita, ulcer juga tuan-tuan dan perempuan boleh pakai ni. Kalau kanak-kanak demam boleh sapukan pada kanak-kanak. InsyaAllah dia akan membantu sebab kandungan-kandungan yang ada dalam tu adalah bahan-bahan semula jadi dan juga selamat. So itulah penerangan sebab sedikit daripada saya tentang green tea ni. So akhir kata daripada saya, gunakanlah green tea Turjat ni sebagai pilihan utama untuk membersihkan dan menyihatkan gigi dan mulut anda. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video-video yang akan datang. Kalau ada sebarang persoalan yang ingin ditanyakan, boleh tanya kepada saya. Kalau yang dah ada Facebook saya, Azizi Pollen Queen. Nak bilangkan Azizi Pollen Queen. Boleh add saya dekat Facebook. Ataupun boleh hubungi saya di talian 012 441 4945. Saya ulang 012 441 4945. InsyaAllah saya akan membantu anda. Sekian, terima kasih.